Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekali lagi bersama saya di MRZ Vlog dalam segmen Tips Auto. Tips Auto untuk kali ini saya akan bawakan anda lagi berkenaan dengan kereta automatik. Okey, sebab ramai masih di luar sana yang agak keliru penggunaan kereta automatik. So pada kali ini sekali lagi saya bawakan anda tips auto berkenaan dengan kereta automatik. Dan pada kali ini saya akan cuba bincang bersama anda mana yang perlu dilakukan, okey, semasa anda hendak berhenti daripada memandu dan berhenti untuk parking sebelum matikan enjin. Apa yang perlu anda lakukan, okey, seperti yang video yang anda baru lihat tadi. Adakah cara itu betul atau tidak? Okey, so jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya selepas ini di MRZ Vlog. Alright, kembali lagi bersama saya di MRZ Vlog dalam segmen tips auto untuk kereta automatik. Dan konten ini saya buat sebab ada di penonton saya di MRZ Vlog yang memintalah untuk dibuatkan satu video supaya dapat memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya berkenaan dengan penggunaan kereta automatik, iaitu semasa anda selepas memandu tu dalam untuk parking, apa yang anda harus buat sebaik-baiknya lah, okay? Sebaik-baiknya. Benda ni sebenarnya tidak wajib lah untuk anda lakukan di mana-mana kereta automatik, tetapi sebaik-baiknya dilakukan, okay? Kerana apa? Nanti saya akan bagi tahu anda. Pasti anda di luar sana akan perasan, kan? Kenapa saya katakan begini dan perlu anda lakukan? Kerana ada perbezaan sebenarnya yang buat begini dan yang buat begini. So, ini adalah berkenaan dengan ketika anda hendak berhenti. Kebiasaannya orang yang memandu jalan masuk parking, lepas tu mereka akan semestinya akan tekan brake, kan? Akan tekan brake kaki, okay, untuk berhenti. Dan dalam keadaan menekan brake kaki tu, mereka akan daripada D tu, D drive, akan terus masukkan ke P dan tarik handbrake. Okey, itu cara yang kebiasaannya orang lakukan. Tetapi sepatutnya lah, kan, sepatutnya ketika anda masuk parking tu, anda berhenti, anda tekan brake kaki, kan? Okey, anda tekan brake kaki untuk memberhentikan kereta. Dan selepas itu, daripada D drive tadi, anda sebaik-baiknya masukkan ke gear N. Ke gear N. Dan selepas itu anda akan tarik handbrake. Okey, tarik handbrake dan lepaskan gear kaki. Nampak susah? Dan apabila sudah lepaskan gear kaki, baru anda tolak daripada N itu ke P. Tap. Itu. Faham? Okey. Dan memang sebenarnya nampak leceh lah, tetapi ada kesan yang positif di sebalik perbuatan ini. Okey, nanti saya akan bagi tahu anda. Okey, pasti anda rasa pening, kan? Macam mana yang saya maksudkan tadi? Okey, yang cara kedua tu, masuk parking, tekan brake kaki, daripada gear D masuk ke N, tarik handbrake dan lepaskan brake kaki, baru daripada gear N tadi masukkan ke P. Okey, kebiasaan memang orang akan buat cara pertama itulah. Sampai saya masuk parking dalam keadaan tekan brake, daripada D terus tolak ke P, kan, baru tarik handbrake dan matikan enjin dan keluar kunci kereta. Tetapi kan, kalau anda perasan lah, terutamanya kalau anda parking yang tempat tu yang macam jalannya rendah sikit, maksudnya tempat anda parking tu ada condong, kan? Kalau anda perasan lah, kalau anda buat cara pertama, okey, masuk parking, tekan brake kaki, daripada D drive terus tolak ke P, tarik handbrake, keluar semua. Dan apabila anda ingin keluar semula daripada parking tadi, kan, anda sudah start enjin, daripada P tadi tu, selepas anda dalam keadaan anda menekan brake kaki tu, kan, daripada P tadi anda akan masukkan gear reverse, kan? Perasan ke anda, waktu daripada gear P tadi tu anda masukkan ke gear reverse, terasa gear itu macam tersangkut, tak, kan?
tapi kadang-kadang tidak. Kadang-kadang daripada P itu ke R, kadang-kadang macam smooth saja, macam yang tap kan. Tapi kebiasaannya daripada P ke R itu anda terasa macam tersangkut, tersentap. Kadang-kadang boleh terasa macam badan kereta tu pun tuk-tak gitu kan. Mesti anda perasan kan. Saya rasa semua kereta begitu, kebanyakannya. So, apa sebab yang boleh terjadi begitu adalah kerana mekanisme dalam gearbox itu sebenarnya dia macam apa, ada satu bahagian yang lock, okey? Lock yang mencapai itu, jadi dia tersangkut di situ. Okey? Dia tersangkut, dan apabila anda tukar gear daripada P ke R tadi, dia akan melalui satu bahagian lock itulah, dan terasa tidak sedap lah ditarik, macam tersangkut kan. So itu cara pertama. Dan kalau anda menggunakan cara kedua yang saya katakan tadi, nampaknya macam cara tu memang leceh lah kan. Masuk parking, anda tekan brake kaki, okey, daripada keadaan tu, daripada gear D tadi anda masukkan ke N dulu, okey, baru anda tarik handbrake. Tarik handbrake, baru lepaskan gear kaki, dan lepas tu daripada N tadi tu terus tolak ke P. Tidak perlu lagi tekan brake kaki pun sebenarnya okey, sebab anda sudah tarik handbrake. Lagipun kalau dalam keadaan anda menekan dengan cara cepat, tidak masalah sebenarnya. Cuba anda perhatikan yang cara kedua kan. Kalau anda keluar reverse semula, saya jamin, okey, 100% ketika anda tekan P ke R itu, semasa anda menukar gear tu, dia memang terasa sangat-sangat lembut, smooth, tidak ada terasa tersangkut. So itulah sebaik-baiknya cara yang perlu dilakukanlah untuk kereta automatik. Dan memang nampak leceh lah sebenarnya, tapi kalau anda buat hari-hari, insyaAllah benda ini akan menjadi mudah. Dan itulah kesan positifnya ketika anda keluar reverse tadi tu, memang terasa sedap. Tidak kisahlah daripada P ke reverse ataupun daripada P ke D terus. Kadang-kadang ada yang orang suka parking tu parking reverse kan. Ada yang orang suka masuk depan terus. Tapi kebanyakan ada yang suka masuk reverse pun sama sebenarnya. Ketika P melalui R itu, ketika P melalui R untuk sampai ke D, di situ semua akan jadi smooth. Tapi kalau anda menggunakan cara pertama, ketika gear P melalui R, di situ dia akan tersangkut. Akan ada satu bunyi sentapan lah yang tidak sedap didengar. So nanti saya akan tunjukkan secara praktikalnya, okey, supaya anda dapat faham betul-betul apa yang saya maksudkan. Okey, jangan ke mana-mana. Okey, apa yang anda dapat lihat sekarang ini adalah cara pertama. Okey, ini adalah cara pertama yang kebiasaan yang orang akan lakukan kan. Cuba anda lihat betul-betul. Ini adalah cara pertama lah yang kebiasaan orang akan lakukan. So kebiasaan dalam keadaan sekarang ni bergerak, okay, katakanlah saya bergerak untuk masuk ke parking kan. Bila sampai ke parking, okay, sekarang saya tengah berhenti lah kan. Okay, saya akan tekan brake. Okay, macam biasalah saya tekan brake kaki tu. Okay, dalam keadaan brake kaki ni, dan saya akan masukkan daripada D ni terus ke P. Kebiasaan orang buat, baru tarik handbrake kan, baru saya akan lepaskan brake kaki. Tapi kebiasaan ni, terutamanya lah kalau anda yang berhenti parking di tempat yang agak curam, okay, jalan yang laluan tidak rata, ketika anda hendak masuk ke R tu lah yang saya katakan tadi, dia akan terasa sentapan kan, sentapan. Okay, sekarang ni contohnya saya mau keluar semula lah. Saya macam biasa, saya akan tekan brake kaki, dan saya akan masukkan reverse. Tapi yang ini tidak tersentap lah, sebab jalan yang saya buat ni rata. Tapi kebiasaannya akan terasa sentapan. Okey, ini adalah cara pertama. Ini adalah cara kedua yang saya maksudkan tadi. Sepatutnya lah yang anda harus lakukan ke atas kereta automatik anda. So ini adalah cara kedua. Okey, dan mulalah bergerak kan. Okey, ini saya tengah bergerak. Okey, bergerak, dan bila anda sudah mencapai satu tahap yang perlu anda berhenti untuk parking, okey, macam ni, saya telah berhenti. Okey, brake kaki masih ditekan, dan anda perlu masukkan ke
N dulu. Okey, N. Okey, brake kaki masih tekan macam biasa. Dan selepas itu barulah anda tarik handbrake. Macam ni. Sudah tarik handbrake, barulah lepaskan brake kaki. Okey, sudah lepas brake kaki, sudah tidak tekan lagi. Dalam keadaan handbrake ditarik, dan barulah anda masukkan dari N ke P. Dari N ke P ni macam biasalah. Kena tekan button ni depan ni dalam keadaan cepat. Okey, siap. So di sini apabila anda hendak keluar semula, okey, untuk reverse dan sebagainya, di sinilah anda nampak positifnya. Okey, hasilnya daripada P ke R itu tidak akan berlaku apa-apa sentapan. Okey, dia akan terasa smooth saja. Jika dibandingkan dengan cara pertama tu, kebiasaannya anda akan terasa satu sentapan. Okey, tersangkutlah. Daripada P ke R tu akan terasa satu benda yang akan macam terasa tersangkut. So ini bagi menjawab lah dan memenuhi permintaan penonton saya di MRZ Vlog. Diharap saudara yang meminta untuk membuat video tu dapatlah menonton ni dan dapat fahamlah apa yang saya maksudkan sebelum ini. Itu dia sedikit perkongsian tips auto untuk kereta automatik. Okey, sebenarnya banyak lagi teknik-teknik dan rahsia penggunaan kereta automatik ni yang perlu anda tahulah sebaik-baiknya. So apa yang saya tunjukkan tadi tu, cara kedua tu sebenarnya kalau anda tidak mau lakukan pun tidak mengapa, kan? Tidak ada benda wajib sebenarnya yang perlu dilakukan. Tetapi kalau anda fikir secara logiknya, okay, fikir sendiri, anda akan dapat perbezaan yang positif lah, kan? Anda boleh perhatikan sendiri ke atas kereta automatik anda mana yang lebih selesa bagi anda lah. Dan benda ni saya telah pun perhatikan sendirilah. Dan alhamdulillah selepas melakukan cara kedua tu, memang masa mau reverse tu memang sedap je tukar gear tu, lembut saja. So tiada masalah lah. Tapi kalau anda lakukan pertama tu, confirm, okay, dalam banyak-banyak tu memang 90% anda akan terasa sentapan. Sebab itulah yang saya katakan tadi, ada satu bagian mekanisme dalam gearbox tu yang tersangkut. So dia akan memang terasa sentapan lah. So saya haraplah, okay, anda di luar sana, terutama brother yang request tu untuk dibuatkan video ni, dapat faham. Dan kalau anda dapat menonton video ni, jangan lupalah share kepada rakan-rakan anda di luar sana supaya mereka pun faham apa yang saya maksudkan. So kepada anda yang baru saja mengikuti saya di MRZ Vlog, jika anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like and share, dan aktifkan button lonceng supaya anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru daripada MRZ Vlog. Okey, rasanya sampai di sini konten saya pada kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye bye.